Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua pada pagi ini tuan-tuan? Saya doakan sihat walafiat insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Taala. Baik, kita belum buka lagi majlis tuan-tuan. Kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kak Nur Hayati kata ustaz pakai baju kuning hari ni. Ya, warna ceria. Hari ni ceria lah tuan-tuan ya. Insya-Allah orang rumah boleh keluar wad pada hari ni ya. Insya-Allah doakan tuan ya. Masih lagi berada di wad tuan-tuan. Ya, insya-Allah mudah-mudahan hari ni boleh keluar lah tuan-tuan ya. Setelah mana dekat 3-4 malam dah ada berada dekat wad tuan-tuan ya. Jadi itu doa kita tuan-tuan ya. Okey. Baik tuan-tuan. Apa khabar semua pada pagi ini tuan-tuan? Harapan saya semuanya sihat walafiat insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan. InsyaAllah pada pagi ini tuan-tuan, kita akan teruskan perbahasan kita tuan-tuan. InsyaAllah hari ini kita akan masuk ayat yang ke-17 tuan-tuan. Cuba tengok ayat yang ke-17 tuan-tuan ya. Baik. Kalau tuan-tuan lihat ayat yang ke-17 pada pagi ini tuan-tuan, ayat kita agak panjang tuan-tuan ya. Bukan agak panjang, memang panjang lah tuan-tuan ya. Sebab hampir 3 baris tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan tengok, hampir 3 baris. Cukup panjang ya. Jadi saya bercadang tuan. Saya bercadang seperti biasa. Kalaulah ayat ini ayat yang panjang, biasanya saya akan potong kepada 2 bahagian ya. Saya akan potong kepada 2 bahagian sebab pada minggu ini ada perkara yang boleh kita sentuh dan pada bahagian yang kedua ada benda yang kita boleh sentuh tuan-tuan. Boleh? Jadi pada pagi ini saya bercadang. Kita potong dahulu tuan-tuan ayat kita. Bermula daripada innama permulaan ayat yang ke-17 sampai mana tuan-tuan? Sampailah perkataan rizqa. Sampai perkataan apa tuan-tuan? Perkataan rizqa. Jumpa ke tak jumpa? Tulis di ruangan komen dahulu tuan-tuan. Hari ini kita akan bincang bermula daripada innama sampai mana? Sampailah la yamlikuna lakum rizqa. Jumpa ke tak jumpa tuan-tuan? Jumpa ke tak jumpa? Tulis dahulu di ruangan komen supaya pastikan tuan-tuan nampak semua ya. Kalau ada pensel tanda sikit tuan. Gariskan sikit tuan. Tak apa. Helaian Al-Quran yang saya berikan pada tuan-tuan itu saya berikan supaya tuan-tuan boleh catik sikit. Tak apa, tak ada masalah tuan-tuan ya. Dengan tujuan kita untuk belajar tuan-tuan. Insya-Allah. Baik, kalau boleh ada pensel tanda sikit. InsyaAllah pagi ini kita akan bahaskan sampailah kalimah rizqa sahaja. Jadi innama sampai la yamlikuna lakum rizqa. Saya harap tuan-tuan jumpa insyaAllah. Kita baca sama-sama dulu ayat ini. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan perbahasan kita pada pagi ini insyaAllah. Baik. Ahlan wa sahlan Kak Zaini. Okey, kita baca. Saya baca, tuan-tuan baca dekat rumah masing-masing. Alhamdulillah semua jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca tuan-tuan. Baca dengan bacaan yang paling sedap tuan-tuan ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
innama ta'buduna min dunillahi awthana. Wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la. Wakaf dekat la, tuan-tuan. Baik, sekali lagi tuan-tuan. Wakaf dekat la. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la. Mula balik daripada la yamlikuna lakum rizqa. Sadaqallahul azim. Baik, itu ayat yang kita akan bahaskan pada pagi ini. Seperti mana yang kita dah bagi tahu, ayat kita pada pagi ini panjang dan kita dah potong kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama kita akan bahaskan innama sampailah perkataan la yamlikuna lakum rizqa. Okey, baik, seterusnya tuan. Perkara yang seterusnya kita akan pecah-pecahkan kalimah-kalimah yang berada dalam ayat yang kita nak bahaskan, ya. Kita nak bahaskan tuan-tuan. Kalimah yang pertama tuan-tuan. Kalimah apa tuan-tuan? Kalimah yang pertama, kalimah inna. Kalimah apa tuan-tuan? Inna tuan, ya. Sebab innama itu ada dua patah perkataan tuan-tuan. Yang pertama inna, terjemahannya ialah sesungguhnya. Kalimah yang kedua ialah kalimah ma. Betul tuan-tuan? Baik, saya nak tuan-tuan tukar. Terjemahannya ialah tidak lain. Ma pada pagi ini terjemahannya ialah tidak lain tuan-tuan. Tukar tuan-tuan, ya. Sebab kita pernah jumpa pada kalimah yang pada ayat yang sebelumnya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok pada ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-6 ada kalimah innama juga tuan-tuan. Cuba tengok kalimah innama pada ayat yang ke-6. Innama ada dua patah perkataan. Yang pertama inna, sesungguhnya. Yang kedua ma, terjemahan tidak tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Baik, jadi ingat tuan-tuan, pegang betul-betul. Sekiranya tuan-tuan jumpa kalimah ma yang melekat dengan inna. Saya ulang sekali lagi. Kalimah ma yang melekat dengan inna, macam dalam ayat kita pada hari ini, maka terjemahan ma tu satu saja tuan-tuan. Terjemahannya ialah tidak lain. Ya. Kalau tuan-tuan jumpa terjemahan apa yang ke, apa saja ke, apakah ke, salah tuan-tuan. Terjemahannya satu saja, iaitu tidak lain. Kita ulang sekali lagi. Kalimah yang pertama inna, sesungguhnya. Kalimah yang kedua ialah ma, terjemahannya tidak lain. Tukar tuan-tuan, ya. Okey, seterusnya. Kalimah selepas ma ialah kalimah ta'buduna, iaitu kamu sembah. Kalimah selepas ta'buduna ialah kalimah apa tuan-tuan? Kalimah min, terjemahannya dari. Kalimah yang seterusnya selepas min, kalimah apa tuan-tuan? Duni, mudah saja, selain. Kalimah selepas duni, kalimah apa tuan-tuan? Allahi, Allah, ya, semua tahu. Kalimah selepas Allahi, kalimah apa tuan-tuan? Awsanan. Awsanan terjemahannya ialah berhala, berhala. Kalimah selepas awsanan, kalimah apa tuan-tuan? Wa, dan. Kalimah selepas wa ialah kalimah takhluquna, kamu menciptakan. Kalimah selepas takhlukuna, kalimah apa tuan-tuan? Ifka, ifka. Ifka ni kebohongan. Kalimah selepas ifka, kalimah apa tuan-tuan? Inna lagi. Sekali lagi tuan-tuan jumpa, kali yang kedua, sesungguhnya. Kalimah selepas inna, kalimah apa tuan-tuan? Kalimah allazina. Selalu tuan-tuan jumpa, terjemahannya ialah orang-orang yang. Kalimah selepas ta'buduna, kalimah apa tuan-tuan? Ta'buduna, sama dengan yang atas tuan-tuan. Kamu sembah. Seterusnya ialah min, dari, sama lagi. Kalimah seterusnya ialah duni, selain, sama lagi. Kalimah selepas duni, kalimah Allahi, Allah. Kalimah seterusnya ialah la, terjemahannya ialah tidak. Kalimah selepas la, kalimah yamlikuna, mereka mampu memberi.
Kalimah yang seterusnya ialah la sahaja, sebab lakum itu dua patah perkataan tuan-tuan. Yang pertama la kepada, yang kedua kum kamu, dan kalimah yang terakhir pada pagi ini kalimah rizqa. Rizqa, apa maksud rizqa? Rizki lah tuan-tuan. Sama dengan bahasa Melayu, sebab memang bahasa Melayu diambil daripada perkataan bahasa Arab tuan-tuan. Rizki, rizki. Ya, sebab memang asalnya diambil daripada perkataan Arab. Jadi orang Melayu ni banyak ambil daripada bahasa-bahasa lain tu ya. Okey, cuma yang paling ketara ialah bahasa Arab lah. Solat, zakat, haji, semua tu kalimah-kalimah Arab tu ya. Hijrah, tuan-tuan tahu ya. Okey. Jadi hari ni tuan-tuan ada satu saja pembetulan yang tuan-tuan perlu buat, ialah pada kalimah ma yang di awal tadi kan. Innama tadi, ma tadi tukar daripada apa yang kepada terjemahannya tidak lagi. Baik, itu saja tuan-tuan. Baik, sekarang tengok apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan. Apa mafhum ayat yang kita nak bincang pada pagi ini ya. Okey, dengar betul tuan-tuan. Sebab kelas tuan-tuan sangat-sangat penting ya. Terjemahan mafhum sangat-sangat penting. Ingat, jangan tertipu dengan tempat yang saya berhenti-berhenti tu. Tengok keseluruhan ayat tuan-tuan ya. Innama ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya tidak lain apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu ausanan, hanyalah patung-patung berhala. Wa takhluquna ifka, dan kamu yang menciptakan kebohongan ya. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak mampu memberikan kepada kamu sebarang rezeki. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Innama ta'buduna min dunillah, sesungguhnya tidak lain apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu ausanan, hanyalah patung-patung berhala. Wa takhluquna ifka, kamu yang menciptakan kebohongan. Kamu yang kata batu itu ada kebaikan, ada boleh menolak keburukan. Kamu yang kata. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya apa yang kamu sembah itu, patung-patung berhala itu, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak mampu memberikan kepada kamu sebarang rezeki. Boleh tuan? Jelas tuan ya ayat saya. Okey, sekarang ayat kita ini tuan, secara ringkasnya, penafsirannya tuan, secara ringkas. Dengar betul tuan. Ayat kita pada pagi ini masih lagi berkait dengan kisah Nabi apa tuan? Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Hari ini kita nak bincang masih lagi kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Kalau tuan-tuan ingat pada minggu lepas, apa yang Nabi Ibrahim kata pada kaum dia? Yang pertama, Nabi Ibrahim minta diorang sembah Allah ya. Mesti beriman dahulu ya, mesti sembah Allah dahulu, beriman dengan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim kata wattaquh, dan bertakwalah kepada Allah. Tingkatkan kualiti itu sampai tahap pada bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah tuan. Sebab apabila takut kepada Allah, maka confirm Allah akan sayang hamba Allah itu tuan. Boleh tuan? Baik. Kemudian dalam ayat yang kita nak bincang pada hari ini, Nabi Ibrahim kata lagi, innama ta'buduna min dunillahi ausana, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah ini tuan-tuan, ausana, dipanggil sebagai ausana. Ya. Apa yang disembah selain daripada Allah ini, istilah dalam bahasa Arab kita panggil dia apa? Ausanan, patung-patung berhala. Itu bahasa Melayu kita. Arabnya ausanan, iaitu patung-patung berhala tuan ya. Baik. Wa takhluquna ifka, kamu yang kata ya, kamu yang menciptakan kebohongan, kamu yang kata pokok itu boleh memberikan manfaat, kamu yang kata pokok itu boleh menolak mudarat ya, kamu yang kata lembu itu mampu memberi azimat tuan, kamu yang kata lembu itu mampu menolak bala tuan, dan sebagainya. Kamu yang kata, kamu yang reka-reka ya, kamu yang cipta, kamu yang memperbodohkan diri sendiri. Itu maksud sebenar tuan. Okey. Innal ladzina ta'buduna min dunillah. Sekali lagi Nabi Ibrahim tegaskan, innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya apa yang kamu sembah ini la yamlikuna lakum rizqa, tidak mampu memberikan apa-apa manfaat kepada kamu. Ya.
Sebab Allah nak tunjuk kepada kita, tuan-tuan. Nak bagi tahu apa, tuan-tuan? Yang pertama, tuan-tuan, ya, yang pertama, kita patut rasa bersyukur sebab kita orang Islam, tuan-tuan, ya. Kita beriman kepada Allah, kita yakin bahawa Allah itu Tuhan kita. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Allah nak cuba angkat, tuan-tuan, nak bagi tahu bahawa martabat kita sebagai orang yang beriman, orang yang Islam itu, tuan-tuan, sangat-sangat tinggi martabatnya. Sebab apa, tuan-tuan? Orang beriman itu, orang Islam itu merupakan orang yang cerdik, orang yang pandai, tuan-tuan. Saya selalu ulang benda tu, tuan-tuan, ya. Sebab nak suruh kita rasa bangga kita ni beriman. Kenapa Allah pilih kita untuk jadi orang yang beriman? Sebab tuan-tuan semua adalah orang yang cerdik. Ya. Sebab apa cerdik, tuan-tuan? Sebab kita tahu apa yang disembah oleh orang yang bukan Islam, tuan-tuan, ya. Mereka sembah salib, tuan-tuan, ya. Mereka sembah berhala, tuan-tuan, ya. Adakah perkara itu perkara yang cerdik ataupun tak cerdik? Boleh kita kata perbuatan itu adalah perbuatan yang bodoh lah. Nampak, tuan-tuan? Nak suruh Allah nak minta kita fikir lah. Tapi janganlah kita kata pergi dekat dia orang, tuan-tuan, kita kata bodohnya kau. Tak cerdiknya kau sembah batu. Jangan buat macam tu pula, tuan-tuan. Ada ayat yang lain pula. Cuma nak bagi tahu sekarang, nak bagi tahu sekarang, apa yang dibuat oleh mereka sekarang adalah satu kebodohan. Sebab apa? Sebab mereka sendiri yang memperbodohkan diri mereka sendiri. Jadi kita doang, kita orang yang beriman, sekiranya perangai kita sama macam dia orang, tak yakin dengan Allah Ta'ala, tapi yakin dengan perkara yang lain, mampu memberi mudarat dan juga manfaat, maka kita sama taraf dengan orang yang tidak beriman. Maka muliakanlah otak kita, tuan-tuan. Muliakanlah iman kita, tuan-tuan. Muliakanlah, tuan-tuan, supaya tuan-tuan betul-betul menjadi orang yang hebat dan juga orang yang mulia. Jelas ke tidak, tuan-tuan, ya? Baik. Dan yang paling penting, ingat, tuan-tuan, ya, apa yang disembah oleh selain daripada orang-orang yang beriman ini namanya patung berhala. Itu satu, kan? Mesti ada orang tanya, kalau betul batu tu tidak memberi manfaat, kan? Kenapa dia orang selalu minta sampai tahap ada yang minta dimakbulkan hajatnya? Ya, ada, kan? Jadi ulama kata Allah beri itu bukan sebab perkara itu berkuasa memberi, berkuasa untuk memberi. Tapi Allah beri, tuan-tuan, ya, ketika mana dia orang minta dengan Tuhan mereka, Allah perkenankan hajat mereka itu adalah ujian yang semakin berat untuk dia orang, tuan-tuan, ya. Sebab apa? Sebab apabila dia minta dengan batu ataupun dia minta dengan lembu, tuan-tuan, tiba-tiba hajatnya diperkenankan, hajatnya dimakbulkan, maka waktu itu diri dia, tuan-tuan, dia semakin dekat dengan Allah, dia semakin dekat dengan Allah ke semakin jauh dengan Allah? Semakin jauh dengan Allah, ya. Sebab waktu itu otak dia, tuan-tuan, ya, akal yang Allah berikan itu, tuan-tuan, sudah tak pakai, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, kita minta, tuan-tuan, hargai akal kita, hargai iman kita, supaya kita betul-betul disayangi oleh Allah Ta'ala, supaya kita tidak termasuk seperti mana mereka, tuan-tuan. Jelas ke tidak, tuan-tuan? Ya. Dan minta dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Minta dengan Allah Ta'ala. Sebab apa yang tuan-tuan ada sekarang ni, tuan-tuan, penghujungnya kita tak tahu lagi ni, tuan. Ya, kita minta dengan Allah Ta'ala, kita kekal dalam agama Islam dan mati kita dalam agama Islam, insya-Allah. Boleh, tuan-tuan, ya? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan semua faham apa yang nak cuba disampaikan oleh Allah Ta'ala, ya. Walaupun cerita kita ini dia adalah berkait dengan kisah Nabi Ibrahim, tapi ingat, tuan-tuan, apa saja kisah yang berkait, tuan-tuan, mesti ditujukan kepada kita. Sebab dalam ilmu tafsir, tuan-tuan, apa dia kata, tuan-tuan? Ulama kata al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran sesuatu ayat Al-Quran itu tidak diambil daripada lafaz yang umum, bukannya dengan sebab-sebab yang khusus. Maksudnya, walaupun ayat itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kaum Nabi Ibrahim, tapi pengajaran yang sama itu perlu kita ambil, sebab perkara itu confirm akan berlaku di kalangan kita, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi hari ini tuan-tuan boleh nampaklah ada yang sembah berhala, ya. Benda itu sama sejak zaman Nabi Ibrahim lagi, tuan-tuan. Allah dah sebut, tuan-tuan, ya. Dan benda itu berlaku lagi pada zaman kita ini. Maka itulah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat Al-Quran, tuan-tuan, ya. Okey, selesai. Masuk kepada perbahasan bahasa Arab. Dah lah, sikit-sikit je, tuan-tuan. Ya. Okey.